Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Okay, hari ini kita masuk bab 3. Dah masuk bab 3 tu kira laju tau. Okay, jadi lepas ni saya nak awak bila kita dah bersemuka nanti bulan 4, saya tak repeat dah tau. Kita sambung je apa yang kita PDPR ni. Okay, kita akan sambung je nanti bab 4 ke bab 5 ke kita akan sambung. Sebab saya memang nak laju. Kita pun tak tahu akan datang apa yang berlaku. Mungkin sekolah akan ditutup balik atau mungkin secara bergila-gila, kita tak pasti. Jadi saya memang nak laju. Okay, kita teruskan. Okay, bab 3, sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Kita tengok sosio budaya dia. Apa sosio budaya dia? Okay, kalau bab 2 kita tengok sistem pemerintahan dan ekonomi. Bab 3 sosio budaya. Apa itu sosio budaya? Apa maksud sosio budaya? Okay, sosio budaya bermaksud, kita zoom. Okay, cara hidup masyarakat, cara hidup masyarakat dan juga cara pemikiran masyarakat. Okey, masyarakat tujuh alam Melayu, Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara ini berkembang dengan ciri-ciri sosio budaya yang hampir sama. Okey, sebab kita serumpun, duduk dekat-dekat. Okey, jadi cara hidup kita dan pemikiran kita juga hampir sama. Okey, tetapi hampir sama tapi tak semuanya sama. Okey, sosio budaya ini diamalkan mengikut kesesuaian situasi dan kreativiti kerajaan masing-masing. Okey, sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu sentiasa berkembang dan diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Okey, kita tengok sosio budaya yang pertama ialah berkaitan dengan bahasa dan tulisan. Okey, bahasa lain, tulisan lain. Okey, contohnya apa? Contohnya kita tengok satu persatu. Okey, Kerajaan Funan. Kerajaan Funan bahasa Sanskrit. Okey, Kerajaan Funan menggunakan bahasa Sanskrit. Okey, Kerajaan Funan bahasa Sanskrit. Okey, dan tulisan dia tulisan apa? Tulisan orang Hu. Okey, iaitu menggunakan tulisan orang India. Okey, Funan menggunakan kalenda Saka yang berasal dari India. Ingat ya, kalenda Saka, bukannya kalenda Saka. Okey, sebut betul-betul, salah Kang. Okey, kemudian Kerajaan Majapahit pula dia menggunakan bahasa Melayu Champa. Okey, dan bahasa Sanskrit. Ini adalah bahasa mereka. Okey, bukti dia ada jumpa batu bersurat dalam kedua-dua bahasa ini. Okey, itu bahasa. Tulisan pula, okey, Kerajaan Champa menggunakan tulisan Pallava, okey, dan juga tulisan Champa kuno. Okey, banyaklah. Okey, itu bawah tu adalah satu gambar tulisan. Okey, itu adalah tulisan bahasa batu bersurat tertua berbahasa Melayu Champa. Okey, kemudian Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam urusan pentadbiran. Okey, selain daripada itu, bahasa Melayu mereka itu mendapat pengaruh daripada bahasa Sanskrit. Okey, Kerajaan Sriwijaya menggunakan tulisan, tulisan apa? Okey, tulisan Pallava, sama juga macam Champa tadi, menggunakan tulisan Pallava. Okey, Kerajaan Angkor menggunakan bahasa Sanskrit dan juga Khmer. Okey, terdapat dua jenis tulisan yang ditemukan pada dinding candi, iaitu tulisan Pallava dan juga Khmer. Okey, samalah. Okey, dia punya bahasa dan juga tulisan yang sama. Okey, seterusnya Majapahit. Okey, Majapahit menggunakan bahasa Jawa kuno. Okey, Jawa kuno. Okey, dan menggunakan tulisan Kawi. Okey, bahasa Jawa kuno, tulisan Kawi. Okey, dan seterusnya Kedah Tua. Kedah Tua menggunakan bahasa Sanskrit dan tulisan Pallava. Okey, next. Ada lagi tak? Gangga Negara mana? Gangga Negara. Gangga Negara tak ada Okey, tak ada maklumat mengenai Gangga Negara. Okey,
Tapi saya nak awak tekankan di sini, biasalah, di tahukah anda, di sinilah biasanya maklumat-maklumat penting ada. Okey. Pendidikan masyarakat kerajaan alam Melayu berlaku kepada semua golongan. Okey. Golongan pemerintah seperti raja, kaum kerabat dan bangsawan menerima pendidikan secara formal. Okey, yang berlaku di istana. Okey. Proses ini melahirkan golongan bijak pandai dan pujangga istana boleh menghasilkan karya dalam bentuk batu bersurat dan juga manuskrip. Manakala tadi golongan yang memerintah, golongan yang diperintah pula rakyat biasa ni, okey, mereka juga menerima pendidikan tetapi secara tidak formal. Okey, yang lebih mengkhusus kepada kehidupan harian. Contohnya mereka belajar ubat-ubatan, okey, petua bercucuk tanam, ilmu pertukangan, persenjataan dan juga adat resam. Okey. Itu adalah dua jenis pendidikan, okey, pendidikan yang diterima pada masyarakat alam Melayu. Okey, ada dua pendidikan. Okey, pendidikan formal adalah untuk golongan yang memerintah dan pendidikan tidak formal diterima oleh golongan yang diperintah. Okey.